Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Pada penonton yang dihormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekarang kita sampai di penghujung pengisian Rampai Pagi. Seperti yang kita janjikan, pagi ini kita ada segmen ceramah Ramadan Bulan Mulia dengan membawakan tajuk Ramadan Tetamu Agung. Adakah kita benar-benar bersedia? Dan Alhamdulillah, untuk menerangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan tajuk ini, kita bersama dengan narasumber kita yang mulia Ustaz Muhammad Safwan bin Muhammad Sufyan, merupakan penceramah undangan kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Wali dan Afifah, apa kabar, sihat? Kami berdua dalam keadaan sihat saja pagi ini. Selamat menjalani ibadah puasa untuk Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi Ustaz, tajuk kita ini menarik juga untuk kita kupas ya. Di awal Ramadan ini, betul lah ya, Ramadan itu merupakan tetamu agung. Setahun dia datang sekali, tempohnya selama 1 bulan. Jadi kita ni yang saban tahun ya, di mulut-mulut Ramadan bulan kerinduan, Ramadan bulan yang dinanti-nantikan. Adakah kita ni sebenarnya ni Ustaz benar-benar bersedia untuk menyambut ya kedatangan bulan Ramadan ini? Jadi berkaitan dengan tajuk ini, dalam konteks sebenar, apa yang dimaksudkan dengan Ramadan sebagai tetamu, bukan sekadar bulan biasa ni Ustaz? Ya. Baik, terima kasih atas soalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita ni kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni telah pun dipertemukan di bulan Ramadan yang memang sering ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam. Bulan yang penuh kerahmatan, bulan yang penuh pengampunan, yang mana bulan ini adalah sangat-sangat istimewa. Jadi kalau sekiranya kita ibaratkan dalam sesebuah majlis misalnya, jadi dalam sesebuah majlis akan ada tetamu kehormat yang berstatus VVIP misalnya, ataupun dalam yang mempunyai kepribadian yang sangat istimewa. Jadi kehadirannya akan sentiasa akan ditunggu-tunggu. Jadi macam itulah juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Dan persoalannya di sini ialah apakah yang istimewa yang terkandung dalam bulan Ramadan tersebut. Jadi antara keistimewaan bulan Ramadan ini ialah berdasarkan daripada sebuah hadis riwayat Muslim, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan", apabila tibanya datangnya Ramadan, "Futtihat abwabul jannah", dibuka pintu-pintu syurga, "wa ghulliqat abwabun nar", dan ditutup pintu-pintu neraka, "wa suffidatis syayatin", dan syaitan dibelenggu. Jadi pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang dibuka pintu kebaikan, pintu taubat. Kita ni umat Islam digalakkan untuk sentiasa bertaubat. Dan dengan syaitan itu dibelenggu pada bulan Ramadan, jadi mudahlah umat Islam untuk melakukan amalan-amalan soleh, terpanggil untuk melakukan ibadat-ibadat dan mempertingkatkan kualiti amalan-amalan di sepanjang bulan Ramadan. Dan antara kelebihan yang paling yang perlu di-highlight di sini ialah doa orang yang berpuasa adalah diterima oleh Allah Subhanahu taala, tidak tertolak, iaitu berdasarkan daripada hadis riwayat At-Tirmizi yang mana baginda Rasulullah bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang tidak ditolak, tidak tertolak doanya. Itu yang pertama, as-saimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sehingga dia bersungkai, wal imamul adil, imam yang adil, dan yang terakhir ialah kalau saya tidak silap da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Jadi perlulah kita ni memperbanyakkan doa, kita ni curahkan kemahuan kita ni ingin berubah ke arah kebaikan. Kita ni berdoa kepada Allah, minta diampunkan segala dosa-dosa kita ni, dan minta bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita ni dalam proses perubahan kita ni ke arah kebaikan. Jadi itulah 2
keistimewaan yang boleh saya highlight berkenaan dengan soalan yang pertama ini. Wallahu a'lam bissawab. Dan juga Ustaz, mungkin dapat dikongsikan ni mengenai persediaan menyambut kedatangan Ramadan ni. Jadi bagaimana persediaan tersebut dilaksanakan tu Ustaz? Ya, terima kasih Hafifah atas soalannya. Baik, jika kita ni menyentuh mengenai persediaan, saya ingin menyebutkan 3 persediaan di sini yang penting untuk kita laksanakan. Yang pertama ialah persediaan dari sudut rohani. Yang mana bila kita ni menyebut mengenai persediaan rohani ini, ia sangat berkait rapat dengan hati kita ni. Iaitu dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan bahawa dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Jika daging itu dalam keadaan yang baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika daging itu buruk, maka akan buruklah segalanya, keseluruhannya. Jadi hati ini ia adalah sesuatu perkara yang mudah dibolak-balikkan. Jadi perlunya kita ni untuk mempersiapkan hati kita ni untuk menghadapi bulan Ramadan agar kita ni dapat mencapai objektif kita ni, iaitu untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi yang kedua ialah persiapan dari segi jasmani, yang mana kalau kita ni lihat bulan Ramadan ni diumpamakan sebagai maraton. Bila seseorang itu ia mendaftar untuk menyertai maraton larian tanpa membuat persiapan, tanpa membuat latihan dan sebagainya, apa akan terjadi ketika maraton? Mungkin ia akan pingsan, mungkin ia ototnya akan mengalami kram, kecederaan dan sebagainya. Jadi perlu macam mana tujuan Ramadan perlunya membuat persiapan seperti puasa sunat, mempergiatkan ibadah, amalan-amalan soleh agar kita ni puasa tu indah akan merasa lemah, ada kekejutan, dan agar kita ni pada bulan Ramadan itu tidak mengantuk, tidak letih ketika beribadat sembahyang tarawih dan sebagainya. Dan persediaan yang seterusnya ialah dari segi sosial, dari segi kita ni silaturahim kita ni. Dalam silaturahim kita ni bermaaf-maafan ni bukannya hanya setakat bulan Syawal saja bermaaf-maafan, tapi perlulah kita ni bermaaf-maafan, memperbaiki silaturahim kita ni sebelum bulan Ramadan, yang mana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati'un. Maksudnya di sini ialah tidak akan masuk syurga mereka yang memutuskan. Memutuskan di sini adalah dirujuk kepada memutuskan silaturahim. Jadi perlunya kita ni memperbaiki silaturahim agar kita ni dapat menjalani bulan Ramadan dalam keadaan beribadah dalam keadaan yang tenang dan selesa. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Ya, itu dia tadi perkongsian mengenai dengan bulan Ramadan ini, bagaimana persediaan kita ni di dalam kita ni melaksanakannya. Jadi betulnya juga sebagai contoh maraton tadi kata ustaz kita ni Afifah ya. Kalau kita ni dah ada latihan, kalau kita ni dah ada membuat persiapan, kelengkapan tidak cukup, masakan bisa ya, boleh kita ni menyelesaikan maraton tersebut. Begitu juga dengan ibadah puasa di bulan Ramadan ini ya. Kalau di bulan Syaban yang lepas, mungkin sebahagian daripada kita ni, terutama sekali bini-bini mengambil kesempatan untuk mengqada puasa yang lepas-lepas ya. Jadi masuk saja bulan Ramadan ini, rasa-rasanya fizikal dan juga tubuh badan mereka indah lagi kekejutan tu kerana sudah menjalani ibadah puasa. Berbeza ceritanya dengan laki-laki ni ustaz yang mungkin menjelang Ramadan ini baru takkan puasa. Jadi macam agak merasa sedikit syok dan juga mungkin itulah ya dugaannya dan juga cabarannya lebih tinggi. Jadi itulah ya, mungkin tips ini dapat diambil baik menjelang Ramadan nantilah insya-Allah ya. Jadi bulan Ramadan ini ustaz disebutkan juga sebagai bulan tarbiyah. Itu bulan mendidik jiwa dan juga hati kita ini ya. Tapi macam mana ceritanya ustaz sekiranya selesai sahaja Ramadan itu tidak banyak perubahan yang berlaku dalam diri seseorang itu. Menurut saya di sini perubahan yang positif lah, perubahan yang baik. Ya, betul. Macam mana menurut ustaz sendiri? Baik, terima kasih atas soalannya Wali. Jadi bila kita ni bercakap mengenai tarbiyah Ramadan ini sebenarnya, bulan Ramadan itu sendiri tarbiyahnya, iaitu tarbiyah ini maksudnya didikan, mendidik diri kita ni ketika bulan Ramadan. Tarbiyah hanya akan berfungsi dengan baik bila mana seseorang Muslim itu
memfokuskan, mensasarkan Ramadan itu untuk menjadi seorang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa? Orang yang melakukan segala perintah Allah dan yang menjauhi segala kemurkaan Allah Subhanahu taala. Dalam sebuah firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 pun turut menyebutkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iaitu tafsirannya, wahai orang yang beriman, hendaklah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana berpuasa orang-orang terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi perlulah ketakwaan itu bukan sahaja dilakukan bulan Ramadan, akan tetapi ia berterusan dan menjadi sebahagian kehidupan kita ni. Sebab kalau kita ni hanya memfokuskan ketakwaan pada bulan Ramadan saja, kita ni seolah-olah akan menjadi hamba yang Ramadani. Tetapi kalau kita ni meneruskan ketakwaan kita ni dan menjadikan ia sebagai sebahagian daripada kehidupan kita ni, maka kita ni akan menjadikan diri kita ni itu sebagai hamba yang Rabbani, iaitu hamba yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang dapat dijawab bagi soalan yang diajukan. Baik, alhamdulillah ya. Menarik penjelasan daripada ustaz ya. Jadi ini bermakna setiap kali datang Ramadan, bukan Ramadan itu yang sebenarnya kita ni bukan hanya fokus kepada Ramadan, fokus Ramadan, Ya. bersikap positif, baik di dalam bulan Ramadan, dermawan di dalam bulan Ramadan, tinggi ibadahnya di bulan Ramadan, tetapi menjelang bulan-bulan lainnya seterusnya kurang, semua kosong, yang dibuat itu tinggal. Itulah. Jadi sayang sekali lah kan perkara tersebut tidak menjangkit di bulan-bulan lainnya. Jadi itulah. Fifah, silakan. Dan juga Ustaz ya, memang kita ni mengetahui bahawa Ramadan itu dikatakan sebagai tetamu mulia. Jadi apakah adab bulan Ramadan yang sering kita ni langgar tanpa sedar ni Ustaz? Okey, baik. Terima kasih Fifah soalannya. Bila kita ni bercakap mengenai adab, saya ingin menyebutkan sebenarnya banyak adab yang kita dilanggar di bulan Ramadan ini, tapi antara adab ataupun perkara yang sering dilanggar ialah yang pertama, ketika mana orang Muslim itu mencuai-cuaikan solatnya. Yang mana dalam surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iaitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, iaitu tafsirannya di sini ialah celakalah orang yang bersembahyang, orang yang bersolat, iaitu mereka yang mencuai-cuaikan solatnya. Ulama mufassirin menafsirkan ayat tersebut bahawa maksud mencuai-cuaikan di sana ialah seseorang itu apabila ia sembahyang dengan keadaan yang tidak khusyuk dan melewat-lewatkan waktu sembahyang, melambat-lambatkan waktu sembahyang sehingga tertinggal waktu sembahyang tersebut. Jadi dalam kita ni berpuasa tetapi melalaikan sembahyang. Ia adalah ibarat kita ni menampung air dalam baldi, tetapi baldi tersebut berlubang. Jadi air tersebut keluar. Jadi puasa kita ni tanpa sembahyang akan menjadi sia-sia. Jadi itulah yang dapat yang saya dapat highlightkan. Dan yang kedua ialah dari sudut pembaziran. Kadang-kadang kan kalau kita ni laparan ni kan, bila kita ni datang ke gerai, ke kedai, supermarket, kelaparan tersebut mendorong seseorang untuk membeli jumlah makanan yang terlalu banyak, sehingga kan kadang-kadang makanan itu, kalau sekiranya seseorang itu menyimpan makanan tersebut untuk dibawa ke sahur, alhamdulillah. Jadi tapi kalau sekiranya selepas sungkai makanan tersebut dimasukkannya pulang dalam icebox contohnya, tetapi lama-kelamaan dibuang. Jadi itu adalah menyebabkan pembaziran. Dalam surah Al-Isra sendiri pun disebutkan bahawa yang tafsirannya orang yang membazir itu adalah sahabat ataupun saudara syaitan. Jadi dua perkara inilah yang ingin di-highlight untuk mengenai dengan adab yang sering kali dilanggar ketika waktu Ramadan. Jadi itulah ya. Kadang-kadang secara tidak sedar kita ni melakukannya walaupun sebenarnya tiada niat, tetapi itulah realitinya. Apabila menjelang sahaja bulan Ramadan, pembaziran itu pasti akan berlaku ya. Dari sudut sebagai contoh penyediaan juadah berbuka puasa, tambahan lagi dengan kita ni yang mungkin tidak menyediakan juadah berbuka puasa, tetapi hanya membeli
di gerai-gerai Ramadan. Ya, Ramadan bazar Ramadan. Patangan ini nanti karena kita ni sama-sama melihat ya. Ya. Tetapi Ya, itulah dan- harapan kita ni untuk kata orang sentiasa beringat-ingat ya di dalam Ubaya-ubaya, berbelanja. ya. Dan juga ni ya ingin juga mempertanyakan kepada ustaz ni sebelum kita ni menutupi sesi wawancara kita ya, dalam era media sosial ni dan kesibukan kerja, mungkin beberapa minit tinggal ni sebenarnya ustaz ya, okey. ingin juga menanyakan beberapa soalan ni, tetapi mungkin kita terus sahaja Ini soalan yang terakhir. soalan terakhir ya, Jadi disimpulkan, kesimpulan Ustaz, ya. silakan. Ya. Jadi maksudnya soalan itu disimpulkan ataupun mengenai yang media sosial tadi? Disimpulkan sahaja Disimpulkan. ustaz. Okey, baik. Ya. Sebagai kesimpulan, saya ingin memetik sebuah kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mana dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau telah mengklasifikasikan tahap orang berpuasa, iaitu puasa tahap yang pertama ialah dikenali sebagai saumul umum, puasa orang awam, yang mana puasa orang awam ini adalah dalam level, kalau bahasa Inggerisnya, good, baik. Dan puasa orang awam ini biasanya mereka lebih kepada menahan lapar dan dahaga serta menahan nafsu. Dan manakala puasa tingkatan yang kedua ialah saumul khusus, puasa yang khusus, iaitu ketika mana seseorang itu berpuasa dengan menjaga semua panca inderanya daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu taala. Itu adalah puasa di tingkatan sangat baik. Dan puasa yang teratas ialah puasa yang saumu khususil khusus, iaitu puasa yang sangat baik, yang mana puasa ni hati hanyalah memfokuskan kepada Allah dan meninggalkan segala perkara dunia yang mana dilakukan oleh para nabi dan wali Allah pada kebiasaannya. Jadi itulah yang dapat disebutkan sebagai kesimpulan. Baik, alhamdulillah ya. Banyak sebenarnya yang ingin kita dikupas lagi daripada yang boleh betul ustaz. Tetapi itulah ya, masa sangat mencemburu kita ni. Faham. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat ustaz. Mudah-mudahan Sama-sama. ke depan ini nanti ada kesempatan lagi untuk InsyaAllah, bersama. mudah-mudahan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.